Jadi kita berikan satu peruntukan kepada mereka projek yang bernilai 74 juta ringgit. Jadi saya kira bahawa satu kewangan tapi yang pentingnya ialah dari sudut bagaimana negara kita ni terdedah kepada penguasaan maklumat. Walaupun bukan projek PRS tidak yang disebut ini, tetapi apabila untuk seperti yang saya sebutkan sebelum ini, syarikat ini nak strategiskan dalam pemikiran masyarakat dan rakyat Malaysia tentang imej Malaysia, imej kepimpinan kepada rakyat Malaysia dan juga kepada masyarakat antarabangsa, mereka memerlukan maklumat, demografi, information yang diperlukan oleh syarikat-syarikat yang begini. Jadi kita terpaksa menyerahkan, dan ini sudah tentu memberikan kesan yang buruk kepada masa depan negara kita. Sikit-sikit. 1 minit lagi. Tahukah Yang Berhormat Pekursana, ada lebih kurang 20 staf orang asing yang dengan EPCO yang RM2 ini, mereka juga tidak ada permit kerja di Malaysia. Akan bagaimana hampir 20 orang staf rakyat asing yang bertugas di sini yang kita tidak tahu. Saya percaya bahawa tidak ada screen test yang dibuat penapisan untuk melihat latar belakang mereka ini, dan mereka tidak ada permit kerja dan sebagainya. Jadi kita minta penjelasan daripada kerajaan. Dan akhir sekali, Yang Hormat Pengerusi, secara umumnya saya nak meminta penjelasan daripada Jabatan Perdana Menteri, bagaimana wang ini dipastikan perbelanjaan di peringkat Jabatan Perdana Menteri ini dibelanjakan secara yang terbaik untuk kepentingan rakyat. Saya nak merujuk kepada pernah yang saya bangkit di sini yang masih belum dijawab sehingga hari ini, iaitu bagaimana peruntukan hampir 11 juta untuk buat rumah dihadiahkan kepada bekas Perdana Menteri. Walaupun itu dikatakan diberikan jawapan kepada saya sebelum ini bahawa ada peruntukan dalam Akta Syaraan Ahli Parlimen dan sebagainya, tapi bagi saya bahawa suatu yang terlalu mahal diberikan rumah, dan sekarang ini sudah 40% progres dia dibuat untuk Yang Berhormat daripada Kepala Batas, sedangkan Yang Berhormat daripada Kepala Batas juga mendapat allowance sebagai penasihat koridor sebanyak 10,000 sebulan, pengurusi IKIM sebanyak 2,000 sebulan. Jadi kita akan beri rumah lagi. Begitu juga dengan yang bekas Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, mendapat allowance sebagai penasihat Petronas sebanyak 15,000 sebulan. Jadi saya katakan bahawa bila rumah ini bernilai sampai 11 juta ringgit, saya katakan bahawa ini satu benda yang tidak wajar untuk kita lakukan. Baik, akhir sekali saya nak menggulung. Saya juga ingin mendapat penjelasan daripada Jabatan Perdana Menteri ini yang berkaitan dengan Al-Hijrah Corporation ini. Saya diberikan jawapan bertulis seperti mana dijanjikan oleh Timbalan Menteri Senator ni. Saya ucapkan terima kasih. Tapi saya nak sebut bahawa diberi pada saya tu 9 kali mesyuarat lembaga pengarah. 9 kali mesyuarat, termasuk mesyuarat khas dan juga mesyuarat penuh. Tetapi saya lihat bahawa TV itu tak boleh operasi lagi sampai sekarang. Jadi Board of Director dia dah mesyuarat 9 kali. Tapi dari segi operasi masih belum. Kemudiannya juga disebut bahawa bagaimana pembelian perbelanjaan wang tersebut, dan saya dipahamkan pembelian itu tanpa dirujuk kepada lembaga pengarah, hanya dibuat oleh CEO. Dan akhir sekali baru saya nak sebut penghujung berkaitan dengan Al-Hijrah ini ialah saya dipahamkan baru-baru ini mesyuarat lembaga pengarah yang terakhir pada hari Khamis yang lalu, bahawa diberitahu di shortlist 5 syarikat atau 5-6 syarikat, tetapi tidak pun dimaklumkan kepada board apakah syarikat-syarikat tersebut. Jadi bagi saya bahawa ini satu bagaimana menteri boleh buat, CEO boleh buat, menteri cepat-cepat nak tutup mesyuarat, sudah kita siap ni, kita baca wal'as. Jadi mana boleh begini? Seharusnya dimaklumkan kepada board bahawa bagaimana syarikat-syarikat yang kita nak beri perbelanjaan dan sebagainya. Jadi saya harap Yang Berhormat Timbalan Menteri yang ada di sini boleh memberikan jawapan yang memuaskan. Sekian, terima kasih.